أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب ياسر ولا تعاسر يا كريم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah bertemu kembali dalam memperkatakan tentang kebebasan wanita Islam yang beriman dan secara tak langsung telah memperkatakan tentang diri saya iaitu pernikahan jarak jauh saya bersama Mr. Michael Jackson. Okey, jadi kita mulakan sekarang. Dan untuk ayat seterusnya iaitu ayat 237. Ini ayat 237. Ayat 237 ini sebelum kita membaca ayat keseluruhan atau ayat penuhnya, saya nak beritahu dulu untuk ayat 237 ini dia sebenarnya sambungan dari ayat 236 seperti yang saya yang saya tunjukkan di dalam rajah dalam graf ni ataupun dalam chart ni. Dan dia sebahagianlah daripada ayat 2 sambungan daripada ayat 236 dan sebahagian lagi adalah peringatan ataupun peringatan Allah lah ataupun ringkasannya untuk keseluruhan ayat yang bahagian yang kedua akhir ini peringatan untuk para wanita untuk yang lebih ayat 234, 235 dan 236 dan 237 ini lebih kepada para ditujukan kepada para wanita. Jadi ringkasan ataupun peringatan untuk para wanita lah. Inilah bahagian kedua terakhir. Dan bahagian terakhir ini saya tunjukkan, saya kecilkan lah, senang nampak. Ini bahagian ini ayat 237, ini bahagian kedua terakhir dan ini bahagian terakhirnya. Bahagian terakhir ayat 237 ni ia sebenarnya peringatan untuk semua ayat yang saya telah perkatakan iaitu ayat 231 hingga 237. Kecuali 233 ini saya belum perkatakan lagi. Sebenarnya saya dah perkatakan cuma melalui tulisan, tetapi insya-Allah akan datang saya akan perkatakanlah 233 ini. Tapi buat masa sekarang saya mau perkatakan tentang ayat pernikahan, perceraian dan meminang yang ada kena-mengena lah pernikahan dan perceraian. Jadi untuk ayat 237 ni bahagian akhirnya dia peringatan ataupun amaran Allah ataupun
boleh dikatakan ringkasan ataupun kesimpulan daripada keseluruhan ayat 237 ini. Di bahagian akhir, keseluruhan ayat 231 hingga ke 237 ini adalah di bahagian akhir ayat 237 ini untuk peringatan ataupun amaran ataupun ringkasan untuk keseluruhan ayat 231 hingga 237. Kemungkinan peringatan Allah ni untuk ayat sebelumnya juga, tetapi sebab saya memperkatakan dari ayat 231, jadi saya merangkumkannya dari ayat 231 lah sampai 237 sahaja. Sekejap ya, saya besarkan semula. Ini bahagian kedua akhir ayat 237 yang ini, dan ini bahagian akhir ayat 237. Ini ayat 237. Saya tak tempat besarkan sikit baru nampak kan. Ayat 237 bahagian akhirnya. Okey, jadi kita pergi ke keseluruhan ayat dulu, baru saya huraikan ayatnya, keseluruhan ayatnya. Ini keseluruhan ayat 237. Jadi saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu walladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Terjemahannya, dan sekiranya menceraikannya dari sebelum pun dijimaknya, iaitu isterinya, dan hanya difardukan kamu baginya kefarduan, iaitu maharnya, maka separuh yang difardukan, kecuali jika memaafkannya atau memaafkannya yang mana dengan tangannya berakad dengan suatu pernikahan, dan jika kamu memaafkan, ia lebih mendekati untuk ketaatan dan tidak melupakan segala kebaikan, dalam kurungan iaitu keistimewaan atau kelebihan atau kurniaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu semua lakukan, Dia melihatnya. Ini keseluruhan ayat lah untuk 237. Jadi kita pergi ke carta ayat 237. Ini ke carta dia. Jadi carta ni, ini ayat 237 dan seterusnya di bawah ni. Jadi ayat ni dia sebenarnya bersambung dari ayat 236. Inilah sambungan dia. Ini sambungannya. Dia perceraian ya, perceraian. Dia mengenai perceraian yang belum ke isteri yang ataupun wanita yang tidak dijimak lagi. Jadi ini sambungan ya daripada, ini kira ranting daripada ayat 236, tapi dia memasuki ayat 237. Jadi saya baca sebab dia dan saya baca terus dari ayat 236 sehingga 237.
La junaha alaikum, sesungguhnya tidak berdosa ke atas kamu. Ni. La junaha alaikum, sesungguhnya tidak berdosa ke atas kamu. Yang talaqtumun nisaa, sekiranya menceraikan kamu seorang wanita. Malam tamassuhunna, yang tidak dijimaknya, iaitu isteri lah yang tidak dijimaknya. Saya besarkan sikit sebab saya tak nampak kan. Senang nampak besar. Okey. Ya, nampak jelas. Okey. Lepas tu sambungannya. Dan Allah memberitahu tidak berdosa ke atas, sesungguhnya tidak berdosa ke atas kamu sekiranya menceraikan kamu seorang wanita yang tidak dijimaknya. Okey, ayat 237 setakat 236 setakat situ, tapi dia ada sambungan. Sambungannya lagi. Dan kalau tidak berdosa tu, dan untuk sambungannya lagi, wa yang talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, tidak berdosa menceraikan isteri yang tidak dijimak lagi, ataupun tidak melakukan hubungan kelamin lagi, dan lepas tu tak berdosa, dan sekiranya menceraikannya dari sebelum pun dijimak, dan kiranya menceraikan sebelum dijimaknya, maksudnya belum melakukan hubungan kelamin. Wa qad faradtum lahunna fariidah, dan hanya difardukan kamu baginya kefarduannya, iaitu maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka separuh yang difardukan. Illa an ya'fun, kecuali jika memaafkan atau merelakannya. Maksudnya sini, kalau para lelaki menceraikan isterinya yang tidak melakukan hubungan kelamin lagi sebelum mereka, dan dia menceraikan isterinya itu sebelum melakukan apa-apa hubungan kelamin, maka kefarduan atau maharnya separuh dari yang difardukan. Kecuali jika memaafkan. Maksudnya yang sepatutnya separuh daripada yang difardukan. Kalau kecuali jika memaafkannya, maksudnya merelakannya, sama ada lelaki atau wanita itulah, katalah lelaki itu nak bagi semua. Maksudnya lelaki itu rela lah membagi semua. Ataupun perempuan ni pula dia kata maksud dia kalau dia tak nak apa-apa pun, dia tak nak, maksud dia sebab tak ada apa-apa hubungan, macam seperti tak ada apa-apa hubungan, dia tak nak apa-apa pun mahar, termasuk juga merelakan, jadi dia tak nak apa-apa pun boleh juga, kecuali merelakan. Maksudnya dua-dua pihak lah, lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Kalau dia menceraikan, si suami menceraikan isterinya sebelum dijimakkan, fardunya separuh, yang sepatutnya separuh daripada kefarduan. Tetapi kalau mereka merelakan, sama ada tak nak langsung perempuannya ataupun lelakinya nak bagi semua, itu bergantunglah mengikut kerelaan. Jadi separuh daripada kerelaan ini mengikut ni lah yang sebelum ni kita 236 ni kita memperkatakan sebelum ini, mengikut kemampuan. Kalau kemampuan dia contohnya maharnya 1,000, separuh daripada 1,500 lah. Tetapi kalau lelaki tu nak bagi juga 100, walaupun dia nak ceraikan perempuan itu, mengikut kerelaan lah. Maksud dia ikutlah, dia rela nak bagi semua, bagilah. Kalau tak apalah. Maksud dia perempuan pula dia kata tak apalah, dia tak nak,
Mengikut kerelaan kan. Maksudnya macam tu lah, dia kata dia tak nak pun tak apa kedua-duanya. Jadi ini dah memasuki hampir 15 minit yang kita